Maksudnya Allahumma ajirni fi musibati, wahai Allah, kau bagilah ganjaran atas musibah ini. Jadi dah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambahi doa lagi, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufi khairan minha wa khlufi khairan minha. Gantikan yang lebih baik. Jadi Ummu Salamah mendengar apa yang diajarkan oleh Abu Salamah. Jadi daripada kisah ini, kita ni kalau menghadiri majlis ilmu dapat poin, dapat isi, balik share. Jadi dapat manfaat kepada orang yang tidak ada. Jadi ketika mana Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah teringat doa yang diajar oleh Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Habis hingga wafat kematian suami, Rasulullah bina Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, jadilah yang lebih besar Allah akan menggantikan Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggantikan yang ini. Lalu tadi disebut matan hadisnya dimulai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila pagi hari, maksudnya subuh lah, lalu membacakannya doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, yang pertama. Yang kedua, warizqan wasi'ah. Dalam hadis ini warizqan thayyibah. Jadi ada dua. Yang kalau ada apa-apa, saya ambil yang warizqan thayyibah yang saya baca tadi, doa sama-sama lepas subuh tadi. Warizqan wasi'ah, yang ketiga wa amalan mutaqabbal. Jadi dia doanya, tapi membawa benda yang besar nanti diberkati. Jadi apa nama, kalau imam tu kenapa doa ni dia, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbal. Lalu sebelum itu kita lihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ni suka dengan sebab kebaikan. Manusia dengan manusia itu suka akan kebaikan. Bila kita bahas kebaikan, semua tahu apa itu kebaikan. Maka kebaikan itu kita pecah kepada masih lagi belum? Mungkin cara guna. Jadi manusia itu suka kebaikan, maka kebaikan itu ada pecah kepada dua, boleh dirasai, yang disebut boleh dirasai, hatinya rasa. Yang kedua yang tak boleh dirasai. Kita suka manusia itu dengan sebab kebaikannya, kebaikan yang boleh dirasai. Contoh, kita ni menerima hadiah. Orang bagi hadiah, lalu akan otomatik kita suka hadiah yang dibagi, dan kita suka pada orang yang bagi. Jadi kalau dibagi setiap bulan, orang yang hadir ke masjid, siapa pergi masjid, dia tak pasal pakar-pakar, kita ni kerja besar. Alhamdulillah barakahnya semua tadi banyak-banyak. Lalu banyaklah ada ahli Korea yang bagi sumbangan. Lalu dia tak pasal fikir orang ahli Korea dah sumbang kepada masjid, lalu kita ada lebihan, bagaimana kita ni nak menggalakkan lagi, maka kita berulang balik bagi hadiah. Jadi bagi hadiah kepada yang hadir itu. Jadi suka ini. Jadi itu yang boleh dirasakan. Kita jalan-jalan makan, daripadanya dia besar pergi lagu baru makan-makan, baru nak bayar, kata ada orang bayar, mana bayar aku baju tu. Jadi suka tak suka, kita nak bayar tapi orang tak bayar, maka akan lahir perasaan suka. Itu
kita rasa. Kedua, suka kebaikan yang kita tak rasai. Kita tak rasa kebaikan itu, tetapi contoh yang bagi faham, anak kita ni belajar di sekolah kebangsaan dia besar. Balik anak kita buat hadiah, lalu kata, bu ni cikgu kelas bagi hadiah sebab dia dapat kerja. Jadi anak kita tu gembira sangat sampai tunjuk pada ibu dia, ni, jadi dia suka. Kita tak merasai hadiah itu, tapi kita suka kebaikan cikgu itu dan bagi anak kita. Suka kebaikan cikgu itu dan yang ini tak boleh dirasai. Yang rasai anak kita. Jadi manusia itu suka dengan kebaikan. Belum manusia itu suka akan kecantikan. Lalu kita ni kan orang lelaki biasa suka kepada kecantikan perempuan itu, akhirnya kita pun kahwin dengan isteri dengan antara ini sebabnya ada kecantikan. Jadi suka akan dengan kecantikan. Lalu tadi disebut suka akan kebaikan-kebaikan yang kekal. Orang yang buat baik akan kekal. Kalau suka dengan kecantikan itu akan hilang. Yang muda akan sampai kepada umur yang tua, maka kecantikan semakin hilang. Apa yang suka kepada kecantikan menjadi kefitrahnya. Cantik itu menghilang malam-malam. Lalu daripada itu kita lihat, kalau kita suka pada seorang lelaki suka pada seorang perempuan, contoh, maka yang disebut tadi kemungkinan sukanya itu dengan sebab kebaikan, kemungkinan sukanya itu dengan sebab kecantikan. Bila seorang lelaki sudah suka pada seorang perempuan itu, maka orang lelaki itu akan mencari siapa nama bulanah binti bulan, duduknya di lorong yang mana. Jadi adakah ini faedah mana? Kata faedah kan banyak. Jadi tak tahu dah faedahnya mana. Tentunya faedah lebih besar. Lalu anaknya siapa? Cari lagi. Lalu bapanya siapa? Ibunya siapa? Cari maklumat. Anak yang keberapa? Sebab sudah bila mencari semakin suka. Jadi dia jadi semakin suka mencari lagi, lalu mencari apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa warna yang dia suka. Manusia. Lalu akhirnya bertaut hatinya itu akan akhirnya namanya mahabbah. Dia suka sikit semakin suka. Begitu juga kita sebut cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dengan mengatakan cinta akan Rasulullah, cinta, tetapi langsung tak mencari macam contoh yang tadi seorang lelaki suka akan seorang perempuan lalu dicari sana, cari lagi maklumat. Begitu juga bila kita kata cinta, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu usaha cari supaya mahabbah, cinta kepada Rasulullah itu makin tambah. Mungkin Allah Ta'ala bagi kita ini supaya namanya ada kepada namanya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersama para sahabat. Lalu Rasulullah menyampaikan, ada di kalangan nanti zaman itu dia tidak melihat aku, tidak duduk zaman aku, tapi cintanya itu kepada aku melebihi daripadanya keluarga. Jadi moganya kita itu jadi sebutkan itu orang ini tak bertemu Rasulullah, tak hidup zaman Rasulullah, tapi cintanya sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat kepada yang pertama tadi,
dia rasa tenang sebab dapat ilmu tu makin tenang. Itu tanda ilmu yang bermanfaat kesan akan baru tenang pada hati. Lalu menuntut ilmu yang bermanfaat akan bawanya khusyuk. Khusyuknya hatinya pun namanya tenang juga. Hatinya tak gelisah. Menuntut ilmu kelebihannya banyak. Jadi saya tentang yang antara sahaja. Jadi menuntut ilmu antaranya yang pertama itu akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Mujaadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini dalil. Orang yang menuntut ilmu Allah Ta'ala angkat darjat. Kita ada masjid buat program kuliah subuh, lalu dipanggil untuk kongsi ilmu. Jadi dapat ilmu Allah Ta'ala angkat darjat. Pergi sekolah pula. Jadi anaknya hantar sekolah, jadi hantar sekolah, ibu bapa mengantar anak ke sekolah supaya anaknya menuntut ilmu. Jadi ketiga mana kita ni hantar anak. Jadi kita ni yang pertama, kita ni hadir ke majlis ilmu. Kedua, kita ini hantar anak ke sekolah untuk belajar. Jadi orang yang mana menuntut ilmu maka mendapat doanya para malaikat dan semua makhluk. Dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Wa innal 'alim yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wal hitan fi jawfil ma' aw kama qala. Maksudnya para malaikat itu melebarkan sayapnya. Jadi dalam bab ini orang yang nak pergi daripada rumah nak ke sekolah, kita hantar ke sekolah, atau anak kita ini dia ada sekolah menengah, kita belikan motor pergi ke sekolah dalam masa yang sama. Anak yang sekolah menengah itu kalau bagi motor pastikan sudah ada lesen. Jadi anak yang kita tadi kita ni hantar anak ke sekolah, atau anak tadi naik motor ke sekolah, ataupun ada yang naik basikal. Jadi ke mana keluar dia nak menuntut ilmu saja, ini janji Allah. Keluar saja nak menuntut ilmu, belum sampai destinasi sudah didoakan oleh para malaikat. Sudah didoakan lagi kepadanya mampis samawat, apa yang berada di langit itu mendoakan bulan bin bulan. Apalagi kemudian yang mamam fil ardh, atas bumi pun mendoakan. Yang di atas mendoakan juga, yang duduk bijak kaki atas bumi ini bijak pun mendoakan bulan bin bulan. Doakan apa? Maghfirah, keampunan. Besar derajatnya orang yang menuntut ilmu. Dalam masa yang sama, Imam Al-Ghazali rahimahullah mendatangkan satu kayu ukur dalam menuntut ilmu. Kalau kita ni makin menuntut ilmu, makin tuntut, tapi makin jauh dengan Allah, ilmu itu tak barakah, tak manfaat. Kalau makin menuntut ilmu, makin menuntut belajar dengan guru ni, belajar ni, masuk kelas ini, masuk ni, kelas ini, tapi akhirnya makin hampir kepada Allah, ini ilmu yang bermanfaat. Kayu ukur tu je, 15 kali bagi mudah. Kalau waktu makin banyak, sikitnya master, batu PhD, tapi makin sombong, 15 kali ini tak bermanfaat. Walaupun banyak CD, PhD-nya, doktornya banyak, doktor ini. Tapi makin sombong, tak kaput ini. Makin jauh dengan Allah, mengapa kata tak manfaat ini. Tapi makin menuntut walaupun perginya balai Islam, balai raya, masjid, surau, tapi makin hampir dengan Allah hatinya. Ini yang bermanfaat. Kayu ukur gitu. Ketika mana diturunkan wahyu suratul Alaq, Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha aw ra'ahu istaghna. Kita sampai ma lam ya'lam. Lalu arahannya Iqra, semua tahu, paham Iqra itu. Tapi dalam masa yang sama baca itu Iqra dikaitkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menuntut ilmu itu jangan lupa Allah. Iqra, baca. Habis kalau baca tak faham, baca juga lagi baca. Kerana ada orang yang baca sekali dia faham, Allah Ta'ala bagi faham. Siapa yang bagi faham? Asalnya baca. Akhirnya membawa kefahaman. Yang bagi faham Allah. Akan ada di kalangan kita yang baca sekali terus faham. Ada yang baca 2 kali baru faham. Ada yang baca 10 kali baru faham. Ada yang baca 20 kali baru faham. Ada yang baca 40 kali tapi tak faham-faham. Jadi kerana Allah yang bagi faham. Dalam masa yang sama baca, diminta baca. Apapun ilmu itu dengan baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca kembali kepada Allah. Allah yang menjadikan kita. Menguatkan balik kali ukur Imam Al-Ghazali. Kau baca makin tambah ilmu, jangan makin jauh daripada Allah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan al-qalam. Lalu ada yang bahaskan ilmu tu apabila kau dah belajar, kau catat, catat, itu lagi kualitinya tinggi daripadanya orang yang dengar sahaja. Dibahaskan begitu. Itu kenapa dalam sekolah guru itu ada ujian, adanya bertulis, adanya lisan. Maka bertulis itu akan menguatkan lagi ingatan. Jadi betul, guru-guru yang mengajar itu adanya yang mengajar berkata, lalu ada yang mengajar menulis tulis daripada muka surat ini sampai muka surat ini. Kita bila dah sampai kepadanya, dah meninggalkan alam persekolahan, cuba kita ni hayati. Kita ni dah baca lalu kita tulis, kita hayati. Kita di sekolah dulu kita tak menghayati. Tulis, kita pun tulis. Tulis saja lalu tak menghayati. Tapi kalau kita tulis dan hayati apa yang kita tulis itu, nasihat lebih kesan. Jadi biasanya kita dah fotorohmi, kita dah kepada menghayati itu yang bagus. Tapi apa yang diguru, ada ajar guru-guru tu, ya. Lalu kita ini apabila dah dua ulang, maka baru kita dapat namanya penghayatan. Maka Allah Ta'ala menjadikan, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah yang menjadikan kita, tujuan manusia dijadikan adalah untuk beribadah kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala menjadikan kita ini untuk beribadah kepada Allah, manusia ini, maka Allah Ta'ala bagilah dunia untuk manusia. Dunia ini kan besar. Apa yang ada kat dunia ni ambillah. Ada pokok sawitnya, ada tanahnya, ambil. Allah kata ambil. Apa lagi? Ada orang yang lagi ada ternakan ikan, ambil. Kerana itu dalam dunia Allah Ta'ala bagi. Ambil. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala mengingatkan bahawa Allah Ta'ala tadi menjadikan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka dunia itu dijadikan untuk manusia, tetapi manusia itu dijadikannya untuk akhirat. Ambillah. Tapi ingat, manusia itu dijadikan untuk akhirat. Boleh ambil. Jangan lupa alam akhirat nanti. Bagi orang yang tak yakin, Allah Ta'ala bagi dunia betul, tetapi ingat bahawa tidak ada satu lagi, manusia ini dijadikan untuk akhirat. Boleh ambil, tapi ingat, mana bekalan akhiratnya.
Lalu daripada Allah Ta'ala bagi dunia dapat lagi mana yang ada ternakan maka cukup nisab pun bayar zakat. Kerana manusia dia kan berakhirat. Simpanan dah banyak, emas dah banyak, simpanan pun dah banyak, maka dah sampai nisab dan pun bayar juga zakat. Kerana manusia dia kan untuk akhirat. Allah Ta'ala dah bagi dah ni. Orang yang mana rasa aku dah bayar zakat, dan aku nak tambah lagi itu yang wajib dan sunat, maka aku infak supaya ini manusia jadi antara syarat. Mungkin dengan infak bagi orang makan, bantu orang susah, maka itu menandakan bahawa manusia itu dijadikannya untuk akhirat. Kita ni nak bekerja, mohon kerja dan saya nakkan ilmu. Jadi disebut manusia itu dijadikan untuk akhirat, masuk alam akhirat pun dengan ilmu. Nakkan dunia, dari dunia pun nakkan ilmu, maka akhirat pun nakkan ilmu. Kita antara kita ini pergi sekolah kebangsaan, lepas tu habis sekolah kebangsaan masuk sekolah menengah. Tujuan apa? Supaya anak itu mendapat ilmu, supaya ia berjaya di peringkat dunianya dan juga di akhiratnya. Lalu bawa anak ke masjid, mungkinnya anak itu pun menguasai ilmu akhirat. Di sekolah sudah terap sekarang. Guru-guru masukkan supaya anak itu menghayati tentang ruhul Islam. Jadi bagus. Kita pergi kepadanya yang kedua. Ini yang dalilnya. Kita pergi kepada yang kedua. Rizqan thayyibah. Rizqan thayyibah itu rezeki yang luas. Yang belakang apa kan? Kalau tak nampak di depan. Rizqan thayyibah. Dalam matan hadis tadi ataupun rizqan wasi'an, dalam hadis yang lain wasi'an, luas. Dan rezeki yang baik ataupun rezeki yang luas. Rezeki itu makhluk. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi makhluk ini, manusianya akan kasar. Kasar ini maksudnya usaha. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi manusia ini, kasar usaha ini, dalam masa yang sama rezeki itu adalah suatu ketetapan Allah. Lalu ada soalan, kalau betul rezeki itu sudah ketetapan Allah, jika macam begitu, aku tak payah bekerja, aku tak payah belajar, kerana rezeki itu sudah ketetapan Allah. Lalu kita jawab, semuanya kita ni akan ditanya oleh Allah nanti, apa yang kau sudah buat, aku dah bagi kasar usaha, akan ditanya. Darinya dari surah Al-Baqarah ayat 286. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka itu laha ma kasabat, orang yang buat baik akan dapat, dibuat baik dapat ganjaran kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, orang yang buat jahat akan masuk neraka. Jadi kau buat jahat, ni tanggungan, ni dalilnya. Habis kalau tak usaha, nanti kami tanya oleh Allah, mana kau punya ni amal? Jadi orang yang buat jahat, kenapa boleh jahat? Emang tak ketetapan Allah? Ini dalil, kau akan jawab nanti. Jadi begitu. Rizqan wasi'a wa rizqan thayyiban. Lalu dikaitkanlah thayyiban itu adalah halalan min maksabil haram, apa yang diusahakan daripada yang haram. Ini kok. Jadi dah disebut tadi akan ditanya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kau ni nak ambil rezeki yang halal ke rezeki yang haram? Kau akan ditanya ni. Jangan jawab tak tahu. Jadi sudah diberitahu tentang ayatnya, ini dalilnya. Dalam masa yang sama, rezeki itu maksudnya luas. Allah Ta'ala bagi kita ni peluang hidup. Itu saya di awal mengatakan mukadimahnya, syukur alhamdulillah dibaginya nikmat umur, maka dapat hidup dari rezeki itu luas. Umurnya rezeki, sehatnya rezeki, nanti boleh makan rezeki. Ada orang
Hidup tapi makannya dengan cara ini tak boleh ni. Ni ada tak boleh makan. Ni dah darah tinggi, ni tak boleh makan. Ni dah kencing makan. Ni tak boleh ni gaul. Jadi dapat makan rezeki. Dapat tidur pun rezeki. Ada orang tak boleh tidur malam, terpaksa makan tidur. Jadi orang yang kita ni balik penat bekerja terus letak saja, tak payah pakai bantal. Letak kembali tidur aja terus. Rezeki. Ada orang bantal, ada dua. Ada yang bantal mahal lagi, impor-impor. Tapi tak boleh tidur juga. Tidur itu pun rezeki. Ada isi rezeki, ada orang tak kahwin-kahwin. Jadi kita yang ada rezeki, ada anak pun rezeki. Tadi disebut rezeki itu sudah ada ketetapan Allah. Tadi disebut rezeki itu makhluk Allah. Orang yang tadi disebut Allah Ta'ala bagi manusia itu kasar usaha ni, orang yang bagi daripada ni lalu bekerja maka dapat upah. Usaha dia rezeki Allah. Orang yang usaha itu akan mendapat namanya upah apa itu tadi dah disebut, maka itu nama rezeki Allah Ta'ala. Sehingga kan orang yang dalam rumah yang tak nak keluar pun akan ada rezeki. Contoh dia langsung tak keluar. Lalu ada orang datang bagi salam ketuk-ketuk, Assalamualaikum. Jadi daripada pagi sampai malam tak keluar, lalu ada orang datang. Waalaikumsalam, buka pintu. Ini ada kontrak ni. Jadi dekat masjid ada majlis. Rezeki ada. Kerana itu sudah ketetapan Allah. Ini rezeki sikulan, rezeki sikulan, rezeki sikulan. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Menasihati. Ulama tafsir membahaskan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu dieja alif lam ra ha mim, pada situ mim ajaannya tak ada alif, kan kita baca panjang Ar-Rahman bermaksud ada alifnya. Lalu kita kira Ar-Rahim alif lam ra ha ya mim. Saya jawapannya Ar-Rahman itu banyak hurufnya daripada Ar-Rahim. Jadi nak beritahu bahawa Ar-Rahman Allah itu siapa pun, orang kafir Allah Ta'ala akan bagi rezeki, orang muslim Allah Ta'ala bagi rezeki, orang yang mengingkar perintah Allah Allah Ta'ala tetap akan bagi. Karena sifat Allah Ar-Rahman, pemurah. Ar-Rahman itu sangat luas, pemurahnya Allah. Tetapi Ar-Rahim kecil. Jadi kecil itu siapa? Kepada orang yang beriman sahaja. Ar-Rahman itu kita lihat kenapa orang itu tak pergi sembahyang, tak sembahyang langsung, tapi kerana banyak manusia dapat aja. Kerana Ar-Rahman Allah itu usaha dia Allah Ta'ala bagi kasar. Tapi Ar-Rahim dia kata kepada orang yang beriman saja Allah Ta'ala kelas. Mungkinnya kita dapat Ar-Rahman Allah ni, Ar-Rahim ni Allah wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amal yang diterima ini kita lihat tidak boleh tidak adalah syarahnya, akidahnya itu adalah betul. Syariahnya pun kena betul. Maka kan pimpin kita ini supaya akidah umat Islam itu akidahnya betul, maka disebutnya akidah Sunnah wal Jamaah. Lalu ada soalan, adakah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada namanya akidah Sunnah wal Jamaah? Jawabannya tidak. Rasulullah zaman Rasulullah tak ada pun namanya akidah, aswaja singkatannya. Maka zaman Rasulullah disebutnya namanya iman. Tapi iman itulah akidah. Jadi akidah itulah iman dan iman itulah akidah. Jadi zaman Rasulullah tidak disebut tentang akidah, tetapi disebut tentang iman dalam hadis Imam Nawawi. Kan tidak. Apa itu iman?
Rasulullah menjawab. Jadi akidah Sunnah wal Jamaah itu adalah menyamai sama dengan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu zaman Rasulullah ada tasawuf. Maka kita jawab sama Rasulullah tidak ada namanya tasawuf. Tetapi zaman Rasulullah namanya ihsan. Ihsan itulah tasawuf. Dan tasawuf itulah ihsan. Kita tentang had dalam hadis Imam Nawawi yang kedua tadi itu sama. Malaikat Jibril tanya apa itu ihsan? Seorang aku melihat Allah, kau beramal itu Allah Ta'ala melihat kau. Allah Ta'ala tahu isi hati. Karena kaummu itu aliman sifat Allah, kaummu basiran maha melihat, kaummu samian Allah itu maha mendengar. Maha mendengarnya Allah itu semua sampai kepada yang kuat, yang bersuara macam saya. Allah Ta'ala itu dengar, maha mendengar. Allah Ta'ala itu tahu lagi bisikan hati. Kita tak tahu dalam masjid ini, tapi Allah Ta'ala tahu bisikan hati seorang-seorang. Jadi itu bisa. Dalam masa yang sama, amalan mutaqabbala hendaklah disertai dengan namanya ikhlas. Jadi adakah ikhlas itu boleh datang dengan sendiri? Jawabannya tidak. Ikhlas perlu dilatih. Kita katakan, kita mengambil contoh sejarah hidup kita ini. Bila kita ini namanya mulai pakai tahu masjid. Bukan masjid ini sehari bahkan mana-mana kita berbisnis. Mungkin waktu itu kita tak terdetik hatinya. Mungkin dengan sebab kita ini dengar menghadiri majlis ilmu kelebihan orang yang sedekah, kita pun jadikanlah dalam diri kita setiap hari Jumaat namanya Sayyidul Ayyam, aku semua Jumaat aku nak masukkan infak atau masjid. Bermula dengan contoh RM1. Lepas tu dah RM1 kita pun rasa aku nak tambah jadikan duit hijau. Aku nak tambah jadi duit merah. Daripada duit yang warna RM1 tadi warna biru kemudian pergi warna hijau, warna merah, adakah kita terus boleh dapat? Jawapannya tidak. Latih dulu baru dia akan jadi. Daripadanya kita dah mula tidak berkira. Mula-mula ketika mana awalnya tu berkira-kira, itu yang menyebabkan tak nak infak. Sebab hal ini berkira. Dengan apa yang dapatkan aku guna. Lalu dan disebutkan manusia dijadikan untuk akhirat, terdetik hatinya barulah tercuit hati infak. Asalnya dengan not yang kecil, tetapi apabila dilatih, akhirnya sudah jadi warna ini berubah, semakin besar nilainya kerana mula memahami. Lalu dengar lagi katanya, buat apalah kita ni seminggu itu kan Jumatnya nak 7 hari. Masa yang sama Allah Ta'ala tu kan bagi kau ni nikmat yang banyak. Hari Isnin, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Utaranya begitu. Nak tunggu hari Jumaat baru nak infak pada tahun masjid dengan sebab-sebabatan Jumaat. Anda tahu kalau umur aku tak sampai 5 minggu depan, kita pun ubah jadual supaya dibuatnya hari-hari infak. Dan mula ubah jadual aku nak infak hari-hari. Jadi asalnya yang 7 hari itu hanya sekali hari Jumaat diambil, lalu dididik artinya jangan berkira. Dengan pemberian Allah aku infak. Tak semestinya tabung masjid infaklah orang susah ke apa bantu orang. Orang
kitab yang mana dah tadi disebut melalui yang tadi latih daripada awal, daripada tadi sejarahnya hidupnya tadi, daripada tidak pernah infak lalu infak, daripada 7 hari sekali saja lalu buat hari-hari. Allah Ta'ala terus tunjuk. Lalu dia ketika mana duk minum nafas, dia tongkat ali satu dan terfikir. Ya. Aku dah lama tak klaim tak ditutup. Dulu boleh kata dalam sebulan aku sakit. Kadang dalam sebulan itu isteri aku sakit. Kadang dalam sebulan itu anak aku lah sakit. Semua aku sakit, isteri aku sakit, anak aku sakit. Betul-betul apa bayar. Tapi apabila aku dah infak, aku rasa aku dah lama tak pergi klaim. Isteri aku dah lama tak klaim. Anak aku terus sehat saja. Allah namanya bagi barak. Dengan sebab infak amal tadi, amalan mutaqabbal. Jadi bukan saja itu yang dilihat dekat situ saja. Allah Ta'ala buka. Kerja ni yang dulu susah Allah mudahkan. Nak jumpa dia orang ni Allah Ta'ala temukan. Bukan kita nak jumpa dia dah Allah Ta'ala akan dapat. Nak jumpa dengan penghulu. Untuk penghulu dah ada. Apa yang saya cakap ini, siapa yang daluri dah rasai, orang yang belum buat kita akan rasai apa yang saya cakap. Tetapi melalui fasanya kena latih. Tak boleh terus yang tadi. Dia akan boleh pada bawah untuk tahu. Merasai. Lalu orang katakan, kalau misalnya ikhlas saja diterima oleh Allah, kalau itu aku tak payah nak beramal. Sebab kalau aku beramal, jawapannya tak ikhlas. Jadi kalau misalnya dia kata aku tak payah beramal, kalau beramal kau aku ni ikhlas, sebab aku ni hatinya payah. Ya, sebab begitulah disuruh latih. Memang awal itu kita tak ikhlas, tapi buat terpaksa akhirnya dia jadi lari. Jadi akhirnya akan ikhlas. Ideal. Jadi begitu yang kita nak. Mungkin Allah Ta'ala bagi kita ni kekuatan. Itu namanya manfaat dari diri kita. Lalu dalam hadis suratul Ikhlas, innaha la ta'dilu sulsal Qur'an. Maksudnya surah Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. Al-Quran itu juzuk, 1/3 juzuk. Jadi kalau kita baca sekali 1/3. Jadi kita tutup dengan membaca surah Ikhlas itu kan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sudah kita ini 1/3 tadi membaca. Lalu 1/3 yang kedua, dan 1/3 yang ketiga. Habis 37 sudah. Dengan sebab membacanya 3 kali suratul Ikhlas. Jadi kalau nanti misalnya udah lambat tunggu air,
Mana tongkat ayah tadi kan jauh tak sama-sama. Baca surah Ikhlas 3 kali. Sampai tunggu air, aku dah baca. 37 semuanya mati tadi. Tapi jangan, kalau itu tak payahlah tadarus nanti bulan Ramadan. Jangan lain, karena itu satu huruf dan kadang-kadang 10. Ini nak merebut tentang kelebihan. Jadi dengan ini saya tampuk pengisiannya dengan ucapan lebih tasbih Allah dan tasbih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan Al-Fadhil Ustaz kerana menyampaikan beberapa tips-tips dan ilmu yang boleh kita adaptasikan dalam kehidupan. Ya, apa yang boleh saya ambil manfaat daripada apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi adalah amalan-amalan dipasrahkan ikhlas kepada Allah dan berlumba-lumba untuk melaksanakan amalan-amalan kebajikan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, sebelum saya mengakhiri majlis kita pada hari ini, ya, pada Sayyidul Ayyam ini, penghulu sekali hari, ayo sama-sama tuan-tuan kita mengamalkan amalan surah Al-Kahfi ayat yang pertama hingga 10. Kita baca, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan, kebaikan sepanjang kehidupan kita dan dijauhkan juga kita daripada fitnah akhir zaman, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan lupa tuan-tuan, kita selepas ni ada sarapan berjemaah bersama-sama yang disediakan oleh pihak pengusaha masjid. Oleh demikian, terima kasih tuan-tuan kerana sama-sama mengimarahkan program kita pada hari ini semalam subuh. Peringkat kerajaan besar dan mudah-mudahan amalan semalam subuh ini dapat kita teruskan pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Amin, Allahumma amin.
Saya mohon maaf sekiranya kata tersalah bahasa. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah,